الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita hitung dan bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu, pada pertemuan yang terdahulu, kita telah sampai pada ayat yang ke-187 dalam suratul Baqarah, di mana pada ayat tersebut kita telah membincangkan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tentang keharusan untuk bersama dengan isteri pada malam bulan Ramadan atau pada bulan puasa. Yang sebelumnya itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan, melainkan mengikut pendapat kata sampai waktu isyak saja, daripada buka sampai waktu isyak saja. Dan ada juga yang membawa pandangan bahawa para sahabat tidak bersama dengan isteri mereka sebulan pada bulan puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkenaan dengan keharusan untuk bersama-sama isteri pada malam bulan Ramadan. Bukan pada siang bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Berarti bila kita habis berpuasa, habisnya waktu puasa, yang ini kita buka, kita habis puasa tadi, waktu puasa sudah habis, maka bolehlah kita untuk bersama. Kalau kita berkeinginan untuk bersama dengan isteri kita, maka diharuskan selepas habisnya waktu puasa, ataupun kita kata pada malam bulan Ramadan tadi. Dan kita juga membincangkan berkenaan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Jadi menunjukkan bahawa bila kita menyebut pakaian, itu sesuatu yang menutupi aurat, atau bahasa kasar sikit, sesuatu yang menutupi kemaluan kita. Mana kasar sikit lah. Jadi perkara-perkara yang bentuk keaiban kita tu tertutup. Sebab tu bahasa Melayu kita, dia panggil orang puan baju kurung. Apa benda yang dikurung? Aurat yang dikurung. Dia tak panggil baju kurung lelaki, baju Melayu. Baju kurung lelaki tak. Dia panggil baju Melayu orang lelaki. Sebab pusat ke atas tu orang lelaki bukan aurat. Tapi orang puan dia aurat. Tudung, apa yang ditudung? Aurat yang ditudung. Dah tak pakai tudung tu sebab rugi lah, buat rebonding mahal-mahal. Pakai tudung duduk dalam je. Baik tunjuk korang. Dah nampak rambut luruh apa ni pakai dak payah pakai sikat. Luruh, comel rambut. Dah rugi lah, dah tunjuk korang. Dah parok dah habis ni. Berapa sebulan bahagian rebonding. Maka dak tutup juga. Tapi kita panggil tudung sebab dia tudung aurat lagi tu. Dah rambut tu aurat lagi. Lepas tu kita panggil tudung. Baju kurung, baju yang mengurung aurat tu. Lepas tu kita panggil baju kurung. Dah kalau pakai baju kurung adik ketak gelemak,
Maka dak siapa maksud baju kurung. Dia panggil baju sendak. Dah. Dia tak panggil baju kurung dah, pasal dak kurung dah. Dia panggil baju sendak, baru naka dia panggil. Dah. Jadi gitulah. Ya. Berkadaan dengan fitrah manusia yang asal dengan kehendak nafsu seringkali bercanggah. Jadi hubungan suami isteri ini dibayangkan atau digambarkan sebagai saling menutupi antara satu sama lain. Hubungan suami isteri ini kita saling menutupi. Dah. Kalau orang dia tidak mempunyai isteri yang halal, dia malu nak bawa. Dia ada orang perempuan si pandang dia malu nak pergi jalan pasar. Dia malu nak buat pergi jalan taman ke nak makan kedai, malu. Nah, pasal apa? Pasal dak lawa hati dia, orang akan tengok. Sebab benda tu dak kena. Bukan pada mata dia saja dak kena, pada mata orang ramai pun dak kena. Tapi bila isteri yang sah, nak bagi mana pun tidak rasa sakok. Tak rasa sakok. Jadi itulah kerana dia melalui perhubungan yang halal. Tapi perhubungan isteri tadi, suami isteri dibayangkan sebagai saling menutupi, saling menjadi pakaian satu sama lain. Kerana itu rahsia perhubungan kita dengan isteri kita ataupun hubungan kita dengan suami kita, janganlah kita bawa keluar, kerana itu adalah satu dosa yang satu perkara yang berdosa kita buat. Buka cerita kita, buka cerita isteri kita ke, buka cerita suami kita ke, cerita korang, melainkan untuk islah, untuk memperbaiki hubungan, cari orang yang ketiga, pergi mahkamah dan sebagainya. Kalau mahkamah bila kena khabar lah. Dah kata tak khabar, hakim tanya mana cerita ni, saya tak mau khabar rahsia, tak boleh itu. Kena khabar lah. Tapi kalau dengan orang ramai, kita pula ada kasih lain, cerita pula isteri kita ke kasih kita, padang sok kita lah. Bahagian ada kasih lain tu seriah dah. Lepas tu cerita pula apa gitu juga. Kadang main-main je sebut kelemahan suami dia depan orang ramai, buat bahan kelakar saja, buat pada jahil je kita ni. Kita boleh buat kelakar hal laki kita depan orang. Jahil duduk dalam buluh, dia panggil jahil tukir. Mana berat sangat jahil tu. Jadi bahan lawak saja cerita suami kita kah suka. Orang pun suka, kita suka kau. Kita suka kau. Padang. Pasal kita jahil. Kita tak tahu benda tu dosa. Membuka keaiban suami ke, membuka keaiban isteri ke, itu satu benda yang berdosa. Kerana itu kita kena jaga. Kita merupakan pakaian isteri kita dan isteri kita merupakan pakaian bagi kita. Melainkan untuk islah, untuk perbaiki, perlu ada orang tengah, kena ceritalah perkara tadi. Maka itu sebahagian maksud dia lah. Sebahagian daripada maksud tadi merupakan pakaian. Dan juga adalah maksud-maksud yang lain, seperti mana yang kita katakan pada nota kaki yang ke-69 tu, kerana rapat mesra ni dia jadi pakaian. Oleh kerana kita bila bersama tu kita saling menutupi. Ini jadi pakaian kita jadi pakaian dia. Seperti pakaian yang melekat di baju, di tubuh kita lah. Itu ada juga yang mengatakan maksudnya begitu, yang dikatakan pakaian tadi, iaitu suatu yang melekat di badan dan mengawal semua sekali. Mesra je rapatnya tu, jadi macam pakaian, rapat doa. Dan pakaian juga menahan kita daripada kesejukan, kepanasan juga gitulah. Saling kita mengawal isteri kita, isteri juga mengawal kita. Dia isteri kita ni ialah orang yang paling ikhlas tegur kita. Kita nak cek diri kita ni, isteri kita tu paling ikhlas tegur kita. Kawan kita mungkin berlapik, dia main gayung dulu puluk baru dia beri. Kita pun kadang faham, kadang tak. Bila kiasan ni tak berfaham. Tapi orang umur kita, dia tak kiyah-kiyah dah. Dia betul lalu. Orang mana dah betul, abang gini-gini. Ikhlas dia tadi betul. Sebab apa dia ikhlas betul? Dia tak kiyah-kiyah dah. Dia bagi direct lalu. Dia beri lalu gas berbedih mata. Pasal dia sayang, dia nak betul. Dia takut belok. Yang betul. Kita pun gitu kok. Tapi kita tak boleh kerah, tak boleh turut dia. Sebab opang ni dia kena slow. Dia kena secara lemah lembut tegur dia. Kena ulur tarik gitu lah. Tak boleh kerah.
Dah. Jadi nak khabar yang banyak, yang audit yang paling besar di kita ni bukan kawan kita, ialah suami kita ataupun isteri kita lah. Kadang suami jarang kot, sebab suami banyak pendang, bekok. Tapi orang puan ni dia tembok lalu. Jadi isteri kita tu nak betul kita paling baik sekali. Antara cerita yang kita boleh tengok yang menarik, seorang daripada ahli sufi yang terkenal, nama dia Syekh Abu Hasan Al-Kharqani. Syekh Abu Hasan Al-Kharqani ni merupakan seorang ulama dan juga ahli sufi yang terkenal lah, yang penuh dipuji oleh beberapa orang ulama. Sehingga kan pernah ada seorang wali Allah yang kata bahawa di Kharqan akan lahir seorang ulama besar, dan akhirnya lahirlah Syekh Abu Hasan Al-Kharqani. Anak murid Syekh Abu Hasan ni, dia mari beratus-batu mari jalan kaki nak pergi ngaji, maknanya nak pergi belajar, bertanyakan satu soalan. Dia jalan sampailah ke Kharqan. Kisah ni nak ambil iktibar. Sampai ke Kharqan. Bila sampai ke Kharqan, cari rumah Syekh Abu Hasan Al-Kharqani. Orang pun tunjuk, jumpa ketuk pintu. Ketuk pintu, buka pintu, tubik seorang perempuan, iaitu isteri kepada Syekh Abu Hasan. Mari dia tanya tadi dengan perkataan yang kasar. Dia kerah. Mari buat apa? Nak cari guru saya ni, Syekh Abu Hasan Al-Kharqani. Oh, suami aku musalah orang, mau balik lah. Ada benda je, tak ada benda, mau balik. Maknanya isteri dia kata tak ada benda, suami aku musalah orang, mau ngaji ke salah orang, kata mau pergi cari orang lain. Kawan ni beratus-batu jalan kaki. Mari siapa suruh balik gitu salah orang. Dia kata tok lelaki aku tak ada benda, mungkin ngaji orang lain lah. Jadi anak murid ni beratus-batu jalan kaki, siapa-siapa kena marah gitu pula. Waktu dia marah kata tak ada benda suami dia pula. Bukan dia hina, dia kata musalah orang. Maknanya pada mata dia, suami dia ni orang biasa je. Bukan chef so. Dia tak tahu suami dia tu chef so. Sebab dia nampak depan mata dia je. Maka murid tadi nangis, tubik air mata. Dah lelah dah jalan, rindu lagi pada guru ni. Kita tok guru kita yang ikhlas ajar kita ni, kita ingat, kita rindu. Jumpa pun kadang genang air mata kita. Orang betul-betul didik kita lah. Walaupun lama tu kita nano lagi, tapi kita tengok dia genang mata kita, kita rasa rindu. Dia sedih lah nak jumpa, tak boleh. Masalah tak lesat, kena ambak pula, kena kabur kat lain pula. Dia pun nangis sampai dia tak boleh tahan nangis dia tu, sampailah ke tengah bandar Kharqan. Lalu orang-orang di tengah bandar Kharqan ni penipal dia tengok warna nangis tengah bandar. Tanya dia, warna tuan, kenapa tuan nangis ni tengah-tengah bandar ni? Dia pun ceritalah gini, aku mari beratus-batu jalan kaki, mata-mata nak jumpa untuk guru aku. Siapa buka pintu rumah kena spray di bini dia. Allah kata sedih kata. Jadi orang di bandar Kharqan ni kata, kalau begitu tuan pergilah ke hutang sana, pergi hutang. Kerana di Syekh Abu Hasan ni kerja dia cari kayu api. Syekh Abu Hasan Al-Kharqani ni kerja dia cari kayu api. Jadi kita tengok keikhlasan ulama-ulama dulu ni, dia ada kerja lain. Dia apa semua hak mendidik orang ni bab lain. Tapi ada kerja lain pula dia buat, cari makan kot lain. Tambuhnya dia capur, waluh. Tidak ada masalah. Harus kita ambil upah untuk ngajar Quran dan sebagainya. Tapi nak kabur kan dulu lain. Dia kerja kayu api, rela kerja kayu api. Lalu murid tadi nak jumpa sangat, pergi cari. Bila dia cari di pinggir hutang, dia jumpa Syekh Abu Hasan Al-Kharqani ni duduk atas rimah, tangan kanan pegang ular berbisa. Lepas tu rimah tu tolong bawa kayu api. Cerita ni orang nak percaya lah, tak mau percaya sudah. Jangan duk baloh. Mari mana ni cerita kena reka. Dah demo kata reka, dah reka pergi lah. Kita bukan nak tengok cerita, nak tengok atas pengajaran. Gitu. Jadi sekarang ni nak cari yang nak jumpa. Tapi dulu, sekarang ni jumpa tapi susuk lah.
Orang-orang macam ni memang tak ada zaman kita sekarang. Memang kita buku akal kita ambil mana dah. Naik tarima tak ada dah. Memang tak ada dah. Pas sekarang ada benda, rusa ada, kenari, kancil ada, orang naik dah rima. Dah pasal pagi ni lain. Jadi Syekh Abu Hasan Al-Qarqani ni dia naik, dia tengah tunggang rima dan tangan kanan dia pegang ular berisi. Anak murid tengok ni kau selok nangis. Kau selok kita tengok Allah besar. Hebat je Allah Ta'ala beri ketuk guru aku dah. Dah. Jadi bila nampak dia ni, Syekh Abu Hasan ni slow-slow pergilah mendekati anak murid dia ni. Kenapa dia tanya? Dia tanya benda. Dia tengok murid dia nangis, dia tanya benda. Dia tanya, adakah kamu telah sampai di rumah aku? Ya tuan. Adakah kamu telah bertemu dengan isteri aku? Ya tuan. Mau kena spray ni. Dah. Mana bahasa kampung kita kan. Memang kena sembuh ni. Dah. Batuk menangis pun. Mana dia tanya dah. Mau jumpa dah bini aku? Mau tengok dah. Mau jumpa dah orang puan aku? Dah. Batuk menangis pun. Mana sabar dah. Lepas tu sebelum cakap apa-apa lagi. Dah. Sebelum menjelaskan apa-apa lagi, Syekh Abu Hasan Al-Qarqani terus menjawab persoalan yang timbul dalam hati dak luah lagi. Syekh Abu Hasan Al-Qarqani kata, Allah merezekikan aku orang sebegitu, mana macam isteri dia tu, untuk mengawal nafsu aku. Kerana apa? Kerana aku diangkat darjat oleh Allah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kalau tak ada orang kontrol, mungkin timbul rasa ujub, rasa hebat diri. Nah, ni Allah angkat makhluk tunduk belaka. Dah, makhluk rimah tunduk, ular tunduk. Orang di bandar pun sebut nama dia pun rasa rendah. Tapi balik rumah kena spray kok. Dah. Kena spray juga. Dah apa dia kata? Ya Allah Ta'ala beri isteri macam tu untuk kawal perasaan dia. Jadi balik bila isteri dia sebut lemah dia, koleh dia. Nah, bila di luar Allah angkat darjat dia. Makhluk tunduk, binatang tunduk, manusia tunduk. Tapi bila balik rumah, rupa dia dapat kelemahan dia, tegur dia, koleh pula. Dah jadi sombong, dah jadi besar diri. Jadi tu manalah itulah antara kefahaman kita, isteri kita ni menjadi pakaian bagi kita bukan sahaja benda-benda yang berbentuk keinginan nafsu kita, tapi juga dia mengimbangi kehidupan kita. Kadang benda yang tercicir pandang ditegur oleh isteri kita. Dibetulkan oleh isteri kita. Dia tak kiyah dah. Kawan kita kiyah iah cerita nak kabah ujung kali tu salah dia beraluh tak mau retak persahabatan. Tapi isteri kita orang dia buat gini. Tegur lalu. Tegur pasal apa? Pasal kasih. Yang ngamak pasal apa? Pasal cemburu. Cemburu bagi pada mana? Cemburu bagi pada sayang. Kaya awak dah tahu je. Tu tak cemburu, tak sayang lah. Tak cemburu, loh giah. Nak makan mana pun, nak tidur mana pun, pak adamu lah. Kalau gitu tak sayang. Gitu. Jadi kita kena penting. Sebab ada benda orang lelaki ni, dia otak dia fikir lain. Orang puang dia mikir lain. Ya? Orang lelaki, contohlah kita kata nak pergi sekayu. Nak pergi sekayu. Orang lelaki esok nak pergi sekayu, ada dah lapan diri tu. Esok siapa mandi, lepas mandi bakar ayam, ada dah lapan diri. Orang umur kita, orang puang, dia mikir lain. Esok kena bawa tikar, nak bawa bocong air panas, bawa arang ke, nak bakar. Dia mikir apa yang melekatkan. Kita mikir esok jauh. Jadi kekurangan orang lelaki ni dia pandang jauh. Tapi ia kadang tercecer benda depan mata dia. Kadang biasa pegang kunci kereta alik kanan, salah pegang alik kiri. Tanya lu apa, tak mana nak kunci kereta? Tangan kita je, dah apa? Pasal lain sikit je. Pasal fikir banyak jauh. Jadi saling melengkapi gitu. Sebab tu isteri kita pun bila kita ada teki hati nak marah benda betul, kita kena kenang jasa dia. Tengok rumah kita dia kemas, tengok anak kita dia basuh berok benda apa, dia apa basuh pakaian kita, reda sikit. Ada tak mau teki tu manusia kan, tapi bila tengok gitu tu sikit rasa kita ni reda sikit. Dan banyak benda bila kita tengok benda gitu, kita akan faham sebenarnya. Kita tidak akan merasai
betapa besarnya pengorbanan orang puang ni, malaikat tak ada lagi. Bila manusia tidak merasai besarnya satu nikmat melainkan apabila dia sudah hilang daripada tangan dia. Bila orang puang kita ada, baru susah. Baju pun tak gosok, makan pun tak siap. Jadi benda-benda tadi ni menyebabkan kita tak nampak. Bila tak ada baru nampak, tak guna dah. Baik nampak awal. Bila ada nak marah ke benda ke, kita ni kadang-kadang musang belaka, tok dekor belaka. Ikan singgang salah masing sikit pun merah merang lingi macam udang kena bakar dah. Kita kena suap ke dia. Suap ke dia. Sedap ikan singgang main nak suap. Allah dia kata masih pekak. Tu nak marah kabar dia. Jangan buat gitu. Jangan marah lalu lah. Dia suap dulu dia sekali. Nak suap kali. Dia pun suap. Serok dia suap kali. Allah masih turik kata. Tu lah. Baru dia tahu asing. Gitu. Dia kena gitu lah. Satu benda kalau kita tak faham, Tuhan tak buka pada kita nikmat, betapa besarnya nikmat tu, maka seringkali kita jadi tidak menghargai apa yang ada. Duk kejoh lain semua. Sebab hak ada ni tak nampak. Dan juga kadang-kadang kita tengok satu benda tu, bila Tuhan beri ibarat dia baru kita faham. Bukan ibarat, Tuhan beri kefahaman kita faham. Contoh, kita tahu mak ayah kita kasih ke kita, tapi guana dah apa lagi kita tak ada anak. Bila kita ada anak, baru kita faham kodor guan. Kodor guan ni. Kalau kita tak ada anak, kita tak faham kodor mana. Kalau anak kita demam, kalau boleh nak galang hati, biar kita demam. Tapi tak baik betul. Tapi perasaan kita tu, biar kita duduk situ lah. Dah tengok anak panas mengandang ni, nangis panas ketik, nangis semua berair hidung. Allah sedih tengok kecil-kecil lagi demam dah. Kalau boleh nak hati, biar kita demam lah perasaan kita dah. Tapi itulah, bila ada timbal balik tu, baru kita faham. Bila kita ada anak, baru kita tahu kodor mana, tahap mana. Kita tahu orang tua kita kasih ke kita, tapi kita tak tahu kodor mana. Bila kita ada anak, baru kita tahu, baru kita nampak. Gitu. Jadi orang puang kita pun gitu juga, suami kita pun gitu juga. Masa ada suami kita, kadang-kadang kita tidak hargai dia. Kadang orang puang, bila kita kata dah macam minggu dulu lah, dia tidak menghargai suami dia ni. Dia nak suami hargai dia, tapi dia tidak menghargai suami dia. Dia nak suami dia tolong dia, ucap terima kasih ke dia. Jadi dia sendiri pun bila suami balik, dia tak berhias. Dia tak siap sedia makanan apa semua. Jadi dia tidak saling melengkapi lah macam tu. Kalau duduk rumah tak bersih pun, tak ada kat jemaah Masjid Putih ni, kat lain lah ni, kat Afrika Selatan ke mana kat anda lah. Jadi maknanya duduk rumah tak uruh diri. Suami balik jabat serabut dah, balik tengok kau serabut. Tengok dia kau serabut, bukan kata kau tenang, kau serabut. Duduk rumah, rambut macam aliket. Habis dah nak siap benda, pakai baju lusuh tahun 70-an dulu beli. Gambar penyu atas abang lagi, zaman 70-an 80-an tu pakai lagi. Sedap pakai, sedap. Jadi serabut tengok. Bila sebut nak makan pulut jaga jaga. Cari baju hok comel kali, pakai gelang kat siku, baru siap beriah lalu. Lepas tu bahagian tapur pipi pula, mana ni? Budak sejuk, budak panas pakai belakang. Dah nak tunjuk ke siapa? Kita kena berhias kepada suami kita, bukan kita kena berhias pada orang lain. Bila dalam rumah, tak apalah nak pakai seksi ke, nak hias comel-comel ke, pakai eyeshadow ke, air benda ke, kau anda lagi Allah lagi. Tapi kalau di luar rumah, jangan kita jadi gitu pula. Kita terbalik. Bila sebut makan pulut, waktu habis bedak, alat solat. Bicu berapa utir bicu, teh ni dak lawa, tu dak lawa. Kena kulit gelap pula nak pakai bicu merah, nampak celok pula.
nak bakar bicu putih kau celok lagi. Jadi tak sebab salah nak bakar. Jadi susah. Jadi nak boleh pergi makan pulut tu bagian dandang saja lama mana dah. Jadi tak kena gitu deh. Tak kena gitu. Bila kita benarnya dalam rumah lah, kepada suami lah kita kena beriak. Tak apa kena beriak? Pasal ibadat. Orang puang dia beriak pada suami dia sebahagian daripada ibadat. Gitu. Tapi kalau dia beriak untuk luar, orang tengok kena, orang naik mata orang luar, maka sebahagian daripada maksiat. Kena beza lah. Kena beza tu. Dah. Kena beza. Jadi sama-sama menjadi pakaian kepada kita, kita pakaian kepada suami kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa perkara tadi menyalahi fitrah. Apabila para sahabat sebulan dia tidak bersama isteri pada bulan Ramadan, maka Allah tahu itu melanggar fitrah. Kalau dalam ayat ini disebut takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri. Bukan khianati diri, khianat nafsu tu. Mana keinginan tu ada. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni manusia dan disertakan dengan nafsu. Baik apa dia hikmah bernafsu? Kalau kita kata apa Tuhan nak jadi kita macam malaikat? Tak ada nafsu, kita terus jadi buat ibadah pada Allah. Tapi dengan nafsulah, antara hikmah penciptaan nafsu ini, dengan nafsulah kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Bila tak ada nafsu makan, kita akan mati. Bila tak ada nafsu minum, sama juga. Tidur, kita akan rosok akal kita kalau tidur. Kalau tidak ada nafsu untuk beristeri, maka tidak ada kelangsungan pada zuriat, manusia tidak akan berkembang. Maka nafsu tu sendiri pun ada peranan dia. Tetapi yang salahnya nafsu yang melanggar batasan syariat, yang keluar daripada batasan syariat, itu yang kita tak boleh turut. Itu yang kita kena kawal nafsu tadi, kena didik nafsu tadi. Kena didik nafsu kita supaya menjadi orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disekak kita pada hubungan lelaki perempuan, tapi diletakkan perintah untuk bernikah. Tidak disekak kita daripada makan dan minum, tetapi disekak kita daripada makan benda yang haram, minum yang haram dan sebagainya. Tapi itu juga dalam tidur, kita tidak dilarang untuk tidur bila kita keletihan. Itu dilarang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang kemudian fal'ana bashiruhunna, kemudian sekarang ini gaulilah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, berikan keharusan untuk menggauli isteri-isteri kita, dan makanlah ketika dan minumlah sehingga keluarnya benang putih dan benang hitam. Zaman Nabi ada dah, kata Ustaz saya nama Hatim. Hatim kata Ustaz saya. Bila dia letak benang putih dan benang hitam di depan dia makan sampai nampak jelas benang putih tu, barulah dia berhenti makan. Maka Rasulullah menegur perbuatan tadi. Kemudian Rasulullah kata benang putih benang hitam tu ialah jelasnya siang dan malam, gelap kegelapan dan cerah siang, terang dan gelap. Maknanya bila sahih terbit fajar tadi, terbit fajar berhentilah makan. Terbit fajar tu habis dah waktu makan. Maka fajar tadi permulaan kepada siang. Dah. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, iaitu pada waktu maghrib. Kebenaran untuk menggauli isteri tadi ada pengecualian, iaitu tidak boleh juga bagi orang yang beriktikaf walaupun di malam hari. Kita faham? Yang pertama, siang hari memang tidak boleh bersama, tak boleh bersama. Malam dibenarkan untuk bersama dengan isteri. Tetapi kebenaran ini ada pengecualian bagi orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf.
Khususnya kata para ulama tafsir, iaitu i'tikaf 10 Ramadan akhir. Ni yang Nabi buat bersama sahabat, i'tikaf di masjid 10 akhir Ramadan. Kerana itu tidak dibenarkan menggauli isteri ketika i'tikaf. Ini boleh mengganggu i'tikaf tadi. Ini menunjukkan bahawa i'tikaf ada satu benda yang penting, iaitu kita ambil satu masa kita kita sekat diri kita daripada urusan lain, menumpukan seluruhnya kepada Allah. Ingatan kita, ibadah kita, perlu ada masa kita i'tikaf. Sebab seluruh hari kita ni, berlangsungan kita ni banyak mikir hal lain daripada Allah. Bila ada satu masa kita khususkan untuk i'tikaf, maka kita menjuruskan atau memfokuskan keingatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan sehinggalah sampai raya. Menunjukkan apa ni, bulan Ramadan tadi Nabi buat i'tikaf khusus. Adapun i'tikaf sekarang ni khilaf. Maknanya ada ulama kata untuk i'tikaf yang orang puasa saja, orang puasa yang i'tikaf saja. Jadi kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa i'tikaf sekarang ni pun, kita niat i'tikaf ni pun tak boleh dah. Sekarang ni kita niat i'tikaf kan, boleh pahala free saja. Duduk dengar niat i'tikaf, boleh pahala berpanjangan. Mudah-mudahan Allah terima i'tikaf kita, boleh pahala kita i'tikaf. Kita duduk dalam masjid niat i'tikaf. Dalam khutbah Jumaat tu kita pergi dengar khutbah, kita i'tikaf. Bila kita i'tikaf, kita tumpukan ingatan kita kepada tumpukan perhatian kita kepada khutbah yang disampaikan. Jangan duk baca elang surat khabar, jangan duk balas mesej masa khutbah, jangan duk buka video game, duk main game masa khutbah budak-budak muda kita. Jadi tidak sampai kepada maksud khutbah tadi. Sebab tu khutbah Nabi disifatkan terlalu pendek lah. Bukan terlalu pendek saja khutbah Nabi Jumaat, tidak panjang-panjang. Panjang-panjang tadi hilang fokus. Sampai pukul 3 dah sudah khutbah, hilang fokus. Orang pun angguk. Dia angguk bukan dia faham, bukan dia mengiyakan, tapi dia uyung dah mengatuk. Mata dia pejam, dia angguk. Bukan dia faham, bukan dia setuju benda tu khotib kata, dia mengatuk. Hak berayung bahaya lagi, dia start enjin hak berayung boleh faham lagi, kejap sedar kejap kedok, waktu dia berayung. Hak berayung tu senyap terus, panak terus dah. Dalam bunyi enjin habis cerita. Bah mana khutbah pun tak tahu. Oleh kerana itu kita tidak memanjangkan khutbah, beri pendek saja. Yang penting menyampaikan isu-isu yang penting, perkara-perkara takwa dan sebagainya lah, seperti yang kita tengok, kita belajar lagi dalam hukum khutbah Jumaat. Jadi dilarang kepada orang yang sedang beriktikaf untuk menggauli isteri dia. Juga dilarang. Pada orang dok iktikaf tak apa, malam boleh. Tapi pada orang yang iktikaf, malam pun tidak boleh juga bersama dengan isteri dia. Kalau dia nak batal iktikaf dia tak apa lah. Tapi dia masih dalam iktikaf, dia nak bersama dengan isteri dia, mari atau makanan pun, kadang bukan dia niat nak bersama pun. Tapi bila orang rumah mari atau makanan ke masjid, pakai eyeshadow ke, pakai bicu ke, bedok sejuk 3A ke benda ke, dia mari enjin sejuk jadi panas. Enjin sejuk jadi panas. Jadi dia pun jadi macam-macam lah. Dia tak ambuh gitu. Jadi orang yang beriktikaf dilarang juga untuk bersama dengan isteri dia. Tidak melainkan orang yang tidak iktikaf bolehlah bersama dengan isteri mereka tadi pada malam hari. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hak, hudud, hak-hak ataupun sepadang-sepadang, peraturan-peraturan. Satu hak, dua banyak hak-hak, hudud dia panggil dalam bahasa Arab. Jadi apa peraturan perundangan yang diturunkan oleh Allah, fala taqrabuha,
janganlah kamu dekati. Maksudnya apa? Allah larang kita bukan buat, tapi dekat pun larang dah. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, bukan jangan kamu berzina. Apa gitu? Tuhan tak kata jangan kamu berzina, tapi Tuhan kata wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Dekat pun Tuhan larang dah. Juga bila melarang Nabi Adam makan buah daripada pokok yang kita kata sajaratul khuldi tu, pokok yang dilarang, buah dia tu tak boleh makan. Sepatutnya Tuhan larang wala wala ta'kula min hazihi syajarah, jangan kamu makan buah daripada pokok ni. Allah kata pada Nabi Adam dan Siti Hawa, wala taqraba, jangan kamu dekati pokok tu. Sebab dia buat kita, dia tahu kodor kita buat. Ngongek tambah bergerak juga. Hilang pertimbangan bila ada depan mata. Bila tak ada depan mata, tak ada Bila ada depan mata, hilang pertimbangan. Saya tambah dah makan benda makruh ni. Balik rumah, ikan singgang, orang rumah akak budu. Allah. Pak tambah haji budu. Kata tak makan makruh, perisik ada, tapi sering kali hilang pertimbangan. Jadi orang yang berlego-lego pada tempat yang diharamkan Tuhan ni, dia mudah jatuh. Dalam hadis sebut bahawa dalam bab syubhah tu, orang yang mengembala tadi berlego-lego di sekitar tempat larangan, yushiku ayyal ta'afi, ataupun ayat ada riwayat sebut ayyaqafi ayyarta'afi, itu ditakuti dia masuk dalam tempat larangan tadi. Kalau kita tak mau basuh tapi duk main ombak-ombak, ombak nombor 1, nombor 2 dah basuh lagi, kena ombak besar sikit 7, 8 baru basuh. Gitu. Kalau tambah jangan dekat, sebab bila dekat kara sudah tarik. Bila kara tarik, alih kemari semua, alih ke jauh payah. Benda-benda apa juga. Benda juga. Kalau kita tak apa, jangan teh imam kita terang sekali. Bulan puasa terang kali, buka peti, tok air batu depan muka. Terang sekali tengok imam setengah ni. Orang tak ada. Ditakuti dia tok luar tu, dia tok lawu. Ditakuti gitu. Banyak kan gitu. Sebab bila dekat tu, dia kadang hilang pertimbangan masa dekat tu, masa keadaan tu. Sebab tu kita sekarang duduk gini, kita tidak dipanggil orang yang meninggalkan zina. Kita tak boleh pahala tinggalkan zina. Tapi orang yang duduk keadaan nak berzina, tak ada orang dah lidu, orang puan tu sebut apa ni, orang puan tu dia ingat kepada Allah, tinggal berlari tu, maka itulah orang boleh pahala meninggalkan zina. Pada kali apa, kali dia duduk dalam keadaan tu. Tapi jangan kita teh. Kalau kita teh banyakkan tak apa. Bila kita teh, bila diuji Tuhan, kita minta keselamatan. Tapi bila kita teh, takut kita teh diri kita pun tak macam mana lagi. Punah rana itu. Waktu lain aja belum rasa. Ambil sembahyang waktu lain kamu. Itu dah ingat. Kalau tiap-tiap hari dah ingat niat, pandang dah rasa dah ingat niat. Tiap-tiap hari dah ingat niat. Alasan lah. Jadi kita jangan tebang. Benda-benda gitu kita jangan tebang. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah dan demikianlah menerangkan ayat-ayat hukumnya yang kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Itulah ayat-ayat petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan semua yang kita tadi larangan dan suruhan tu, bila sebut perintah Allah, ada yang berbentuk larangan dan ada yang bentuk suruhan. Semuanya sekali tu nak bawa kepada takwa, nak bawa kepada rasa takut kepada Allah. Orang yang tak yakin pada pembalasan akhirat, dia tak takut buat dosa. Dan orang yang tak yakin pada balasan baik di akhirat, dia tidak dahagi, dia tidak sungguh dalam melakukan ibadat. Pasal percaya tak percaya je, tak sungguh pada kepercayaan dia, tak tebal keyakinan dia. Bila kuat keyakinan dia, takut dia kepada neraka Allah tadi,
Sebabkan dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan dia buat perkara yang disuruh oleh Allah. Dan bila dia nampak besar je ganjaran oleh Allah bagi orang yang mentaati Allah tadi, maka dia mula memperbanyakkan ibadah tadi kerana yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengganjari setiap perbuatan dia. Ibadah dia itu tidak akan sia-sia, semuanya akan dikira, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keyakinan inilah membawa rasa takwa ke dalam diri, membawa rasa takut kepada Allah, dan seterusnya mendidik hati kita untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti di sini dulu pada malam ini kerana waktu isyak sudah hampir masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala yang kita bincangkan pada malam ini sebagai amal soleh yang akan dapat membantu kita di dunia dan di akhirat. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.